Baiklah, kita bersama lagi dalam Ruang Bicara yang dibawakan kepada anda seperti biasalah secara live dan eksklusif di Bernama TV. Dan topik yang kita pilih hari ini ialah dimensi kabinet baru dan tetamu yang sudah pun ada bersama dengan saya, seorang geostrategis yang mungkin sudah pun anda kenali. Jadi kita ingin mengucapkan selamat datang kepada berbahagia Encik Azmi Hassan untuk bercakap tentang topik ini. Jadi apa khabar, Mi? Baik, Syakawi. Panggil Mi tak apa. Tak apa, ya. Jangan encik sudah. Dan ini merupakan satu topik yang saya kira cukup penting sebenarnya lah bila kita bercakap tentang dimensi kabinet baru. Tapi sebelum itu saya nak dapatkan pandangan Azmi Hassan sendirilah. Saya terbaca kenyataan yang Azmi keluarkan di media semalam kalau tak silap saya, mengatakan bahawa anda menyambut baik sebenarnya barisan kabinet yang telah pun diumumkan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri, dan anda menganggap ini sebagai satu kabinet untuk semua. Apa yang Azmi maksudkan sebagai kabinet untuk semua itu? Ya, terutama sekali apabila Perikatan Nasional ditubuhkan dan kerajaan ditubuhkan, ramai mengatakan bahawa ini adalah kerajaan pintu belakang. Kerajaan hanya untuk segolongan kelompok sahaja. Tapi kalau lihatkan komposisinya, komposisi menteri-menteri dalam keadaan politik yang menekan ini, saya memberi persepsi atau memberi kenyataan bahawa ini adalah kerajaan untuk semua. Itu pentingnya. Kenapa saya kata begitu, Syakawi, adalah UMNO umpamanya begitu dominan, tapi ramai yang tak puas hati. Ini menunjukkan Perdana Menteri mengagihkan kerusi-kerusi menteri itu tidak mengikut dominasi parti. Jadi ini untuk menongkak arus bahawa ini adalah kerajaan untuk orang minoriti juga, bukan yang majoriti dalam Perikatan Nasional. Sebab saya katakan ini adalah kerajaan untuk semua. Tapi itu hanyalah pandangan saya. Kerana ia perlu dibuktikan oleh menteri-menteri yang dilantik oleh Perdana Menteri. Untuk membuktikan, ini pun sesuatu yang cukup menarik sebenarnya. Ada masa lebih kurang 3 tahun saja sebelum pilihan raya umum yang akan datang. Dan ini juga merupakan satu cabaran yang cukup hebat. Jadi bila kita bercakap tentang dimensi kabinet baru ini, ke arah mana sebenarnya visi mereka yang harus mereka lihat dengan lebih tepat dan berkesan? Ya, bila Syakawi mengatakan ada 3 tahun lagi, itu adalah dikatakan jangka masa yang maksimum. Tapi bagi saya mereka mungkin kurang banyak. Saya rasa sehingga persidangan parlimen yang 18 Mei ini, mereka hanya ada 2 bulan saja. Jadi untuk meredakan ketegangan apa yang akan berlaku di parlimen itu, ataupun untuk mengelak undi tidak percaya kepada menteri ataupun kerajaan ini, maka kabinet sekarang ataupun kerajaan Tan Sri Yang Amat Berhormat Perdana Menteri hanya mempunyai 2 bulan saja untuk membuktikan bahawa mereka adalah kerajaan untuk semua. Bukan satu perkara mudah, 2 bulan. Tapi kalau kita lihat komposisi kabinet ini, ada orang lama, ramai orang lama yang berpengalaman, sama ada persekutuan ataupun negeri. Sebab itu keyakinan saya bahawa inilah satu perkembangan positif bahawa mereka boleh lakukan. Satu perkara menarik adalah seperti kata orang putih, learning curve langsung tak ada. Terus hari ini buat kerja sebenarnya. Hari ini tu buat kerja. Jadi ini dikatakan bahawa masa tak lama untuk membuktikan bahawa ini adalah kerajaan untuk semua. Dari pengamatan Azmi sendirilah, reaksi daripada rakyat, reaksi daripada parti-parti politik yang mungkin tidak berpuas hati dengan penubuhan kabinet baru ini, apakah anda melihat ianya tidak seperti yang kita jangkakan sebenarnya? Seolah-olah rakyat menyambut baik barisan kabinet yang diumumkan oleh Tan Sri Muhyiddin. Ya, paling penting adalah lantikan Menteri Keuangan. Satu jawatan yang penting, selalunya sama ada dipegang oleh Perdana Menteri itu sendiri ataupun oleh parti yang dominan. Tapi Perdana Menteri telah membuat keputusan untuk memberi kepada orang luar, orang yang tak ada kena-mengena dengan parti politik. Tapi dalam hal politik Malaysia, Syakawi, seorang individu menteri itu memerlukan kekuatan parti. Sebab itu dia katakan memeranjatkan keberanian itu ada, hasrat untuk menongkak arus itu, untuk melantik Menteri Keuangan yang tidak ada kena-mengena dengan kaitan parti politik. Sebab itu saya melihatkan kemungkinan besar faktor ini saja yang membuatkan bukan saja rakyat terkejut, tapi merasa puas hati bahawa ini adalah kerajaan yang boleh bekerja bila dasar terbuat untuk kepentingan negara. Bila Azmi sebut soal itu, secara peribadi Azmi, apakah anda bersetuju ataupun menyambut baik pelantikan Menteri Keuangan Tengku Datuk Seri Zafrul Tengku Abdul Aziz? Apakah itu satu pilihan yang tepat? Bagi saya
isu keuangan, kemelut keuangan yang telah digunakan dalam masa 2 tahun lepas, dikatakan banyak berkait politik. Umpamanya isu hutang negara umpamanya. Apabila kerajaan Pakatan Harapan tak boleh membuat sesuatu, mereka menyalahkan rejim lama. Tapi itu harapannya adalah bahawa Menteri Kewangan yang baru ini yang tak ada kaitan politik boleh membuat dasar keuangan yang berkepentingan untuk negara. Bukan untuk kepentingan parti. Sebab kadang-kala ianya bercanggah antara parti dengan kepentingan negara. Jadi itu dikatakan harapannya lah. Dan kalau nak tanya jawab soalan Syarkawi itu, ya, saya merasa positif. Walaupun ini pertama kali. Walaupun sebelum ni kita ada Tan Sri Abdul Wahid Omar umpamanya. Tapi itu bukan jawatan yang dikatakan kritikal. Tapi ini dikatakan bahawa dengan 4 menteri kanan tu, saya agak positif. Kita perlu positif dalam keadaan sekarang bahawa Menteri Kewangan boleh melakukan sesuatu. Banyak isu yang sebenarnya yang perlu dilihat oleh Tan Sri Muhyiddin dan juga kabinet baru ini. Masalah ekonomi itu sesuatu yang sudah pun diketahui oleh rakyat Malaysia. Soal kesihatan COVID-19 yang menjadi semakin mendebarkan sebenarnya bagi rakyat Malaysia. Dan ekoran daripada apa yang berlaku, masalah kesihatan ini mengakibatkan kita mengalami kerugian yang agak parah di bahagian pelancongan misalnya. Walaupun tahun ini ialah tahun merawat Malaysia 2020, tetapi nampaknya mungkin apa yang diharapkan dari segi pendapatan daripada tahun merawat Malaysia itu mungkin akan menurun ataupun akan jatuh seperti yang dijangkakan. Tapi satu lagi aspek yang cukup menarik bila kita sentuh tentang ekonomi, satu lagi perkara yang saya nak kongsi bersama dengan Azmi ialah pelantikan Tok Pa sebagai Menteri Jabatan Perdana Menteri, melihat pada soal ekonomi. Apakah ini pun merupakan satu pelantikan yang cukup bersesuaian dan bertepatan dengan situasi terkini? Ya, dengan pengalaman Datuk Mustafa dalam Jabatan Perdana Menteri dalam hal ekonomi ini, bekerjasama rapat dengan seorang lagi Menteri hal MITI, Perdagangan Antarabangsa, Datuk Seri Muhammad Azmin Ali. Mereka berdua ni perlu bekerja bersama-sama dengan Menteri Kewangan. Tapi kalau kita lihat pengalaman Tok Pa itu sendiri, sekali lagi saya dikatakan yakin kerana beliau mempunyai pengalaman yang luas dalam mengurus hal ekonomi ataupun keuangan negara, hal perdagangan antarabangsa. Dan baiknya Syarkawi ditubuhkan hari ini Majlis Tindakan Ekonomi yang akan bermesyuarat seminggu sekali dan dipengerusikan sendiri oleh Perdana Menteri. Dan kalau kita lihat di Amerika Syarikat sekarang, lewatnya mereka membuat dasar itu, sehingga sekarang dah 33-34 mereka yang terkorban rakyat di Amerika Syarikat kerana lewat. Jadi harapannya adalah kerajaan kita sekarang ni bertindak dengan cepat, mengeluarkan dasar-dasar mengenai tentang serangan coronavirus ini. Okey, satu lagi yang semalam saya bercakap tentang pakej rangsangan ekonomi yang diumumkan sebelum ini oleh mantan Perdana Menteri Tun M. Dan hari ini pun Tan Sri Muhyiddin mengatakan bahawa mungkin bila melihat pada pakej rancangan ekonomi ini, beberapa perubahan dan juga kesesuaian barangkali perlu dilakukan dalam melihat kepada keadaan ekonomi semasa. Jadi apakah anda melihat bahawa mungkin akan ada perubahan? Memang kena ada perubahan. Walaupun pakej itu dibuat oleh Perdana Menteri sebelum ini, sudah pasti ada penjawat awam dikatakan yang kepakaran memberi input, tapi dalam keadaan sekarang ini saya melihat pakej itu perlu tweak sikit. Paling utama adalah allowance khas umpamanya hanya diberikan kepada mereka terlibat secara langsung. Umpamanya dalam industri pelancongan, mereka yang bekerja dalam perubatan, itu mereka yang terlibat secara langsung. Tapi masalahnya isu ini melibatkan orang lain juga yang tak ada kena dengan tourism umpamanya, tapi juga turut terlibat. Jadi perkara itu mesti diubah sikit. Menarik, hari ini Mike Pence yang mengetuai jawatankuasa di Amerika Syarikat itu mengatakan allowance khas akan diberikan kepada semua, terutama sekali mereka yang dikatakan bekerja di bawah pendapatan itu. Maksudnya bukan yang terlibat secara langsung dalam hal pelancongan diberikan. Jadi itu saya melihat perlu diadakan sedikit pembetulan dalam hal ini. Okey, satu lagi aspek, kita tahulah kejatuhan Pakatan Harapan ialah kerana gagal untuk memenuhi hasrat rakyat. Tetapi hasrat rakyat juga adalah sesuatu yang sukar sebenarnya untuk kita baca, untuk kita anticipate sebenarnya. Tadi
apakah Azmi merasakan bahawa memenuhi permintaan rakyat, terutamanya mereka yang sedang menghadapi masalah kos sara hidup, pengangguran dan sebagainya adalah merupakan satu cabaran yang cukup hebat kepada kabinet baru ini sebenarnya? Ya, Syakawi tidak sukar untuk menentukan apa hasrat rakyat. Syakawi dah sebut tadi dah. Kos sara hidup yang tinggi. Jadi rakyat mahu melihat apakah dasar yang akan dilakukan, mana di akhir hari itu adalah ada duit dalam poket mereka untuk dibelanjakan. Itu amat penting sekali. Tak guna kalau KDNK pertumbuhan ekonomi kita sampai 5%, tapi rakyat tak merasainya. Dan saya rasa Menteri Perdagangan Antarabangsa merasai, berkata KDNK itu tidak penting. Tapi apa yang penting adalah apa yang dirasai oleh rakyat. Sebab tu yang mengatakan kerajaan ini tanpa manifesto. Macam mana nak buat program tanpa manifesto? Tapi bagi ini manifesto tak perlu lagi. Kerana apa yang perlu kerajaan buat adalah mengeluarkan dasar, gubal dasar supaya rakyat dapat merasai bahawa dasar ini adalah untuk mereka. Dan bila harga minyak turun 19 sen tu, itu adalah buktinya. Sebenarnya kerajaan boleh turun 5 sen saja. Dan yang 14 sen tu untung pendapatan negara. Tapi tidak. Kenapa diturunkan semaksimum yang boleh adalah untuk memberi manfaat itu terus kepada rakyat. Jadi ini perlu dihayati. Dan saya jangkakan dasar-dasar akan keluar lepas ini mesti mirip dengan maksimum manfaatnya kepada rakyat. Dari segi ataupun aspek dasar luar negara juga, Tun M Tun M sebelum ini dikatakan sebagai seorang figur yang cukup hebatlah bila kita lihat di peringkat antarabangsa. Jadi apa yang perlu dilakukan sekarang oleh Tan Sri Muhyiddin dalam usaha untuk meletakkan ataupun mendapat semula keyakinan dan juga kepercayaan daripada masyarakat antarabangsa di luar? Ya, dengan bantuan Menteri Luar Datuk Seri Syahmuddin, Tun Hussein, saya rasa dengan pengalaman Datuk Syahmuddin boleh dilakukan. Dan hari ini semalam Datuk Syahmuddin mengatakan satu perkara yang penting adalah untuk merapatkan lagi ataupun memulihkan hubungan Kuala Lumpur dengan Riyadh. Saya rasa itu dikatakan satu kesilapan di mana renggangan hubungan kita dengan Riyadh itu amat begitu nyata sekali. Dan Datuk Syahmuddin mengatakan itu tugas hakiki pertama yang beliau pulihkan. Begitu juga dengan masalah dengan India. Kita ada masalah India dikatakan tidak mahu membeli kelapa sawit. Datuk Seri Syahmuddin juga dikatakan ingin memulihkannya. Jadi ini satu tugas berat bagi Menteri Luar, termasuk juga Perdana Menteri, dikatakan untuk memulihkan imej Malaysia, terutama sekali dengan beberapa negara penting yang selama ini akrab. Jadi itu yang dikatakan amat menarik sekali dalam tugas Syahmuddin itu. Okey, Azmi, kita akan berehat dulu buat seketika dan kepada anda jangan ke mana-mana, kembali semula sebentar saja lagi live dan eksklusif Ruang Bicara yang kami bawakan kepada anda. Mana lagi kalau bukan Bernama TV. Kita jumpa lagi. Baiklah, kita kembali semula ke Ruang Bicara ini. Masih lagi bercakap tentang dimensi kabinet baru dan masih lagi bersama dengan geostrategis Azmi Hassan di studio Ruang Bicara. Baik, satu lagi isu yang menarik nak kongsi bersama dengan Azmi lah. Ini barangkali dilihat agak sensitif juga tetapi perlu dinyatakan dengan ikhlas. Kalau kita dengar daripada sidang media yang dibuat oleh Ahmad Boman pada Menteri hari ini, dilihat bahawa seolah-olah dalam 4 menteri kanan yang dilantik itu seolah-olah macam Datuk Seri Azmin Ali itu akan menjadi orang kanan Perdana Menteri lah sebenarnya, kerana secara terbuka pun PM umum bahawa kalau dia tidak ada untuk mesyuarat dan sebagainya, maka Datuk Seri Azmin Ali akan mengambil alih. Jadi apakah anda melihat ini tidakkah menimbul sedikit mungkin rasa tidak puas hati di kalangan UMNO, parti-parti komponen dalam Perikatan Nasional? Ya, kita ada 4 orang Menteri Kanan dan 4 Menteri Kanan itu menggambarkan komposisi Perikatan Nasional itu. Satu daripada PBBM, satu daripada Kartel Datuk Seri Muhammad Azmin, satu daripada Mufakat Nasional dan satu daripada GPS Sarawak. Itu adalah hakikat politik kenapa perlu diwujudkan 4 Menteri Kanan dan bukan satu jawatan timbalan Perdana Menteri. Dan bila Perdana Menteri menyatakan bahawa Datuk Seri Muhammad Azmin akan menggantikan beliau, walaupun ada 3 pilihan lain, saya rasa itu strategi yang bagus supaya ditentukan hierarki Menteri Kanan itu dalam memberkongsikan menggantikan Perdana Menteri jikalau ketiadaan Perdana Menteri. Memang betul bahawa
mungkin UMNO akan tersinggung, Datuk Seri Ismail Sabri ataupun daripada GPS Sarawak pun, tapi paling penting adalah UMNO itu sendiri. Kalau Barisan Nasional ataupun Muafakat Nasional dikatakan bahawa memberikan jumlah undi yang paling besar sekali. Kenapa dikatakan Datuk Seri Muazzmin mendapat kelebihan dalam hal ini? Dan juga Syarkawi, walaupun Syarkawi tak bertanya kepada saya, ramai ahli UMNO tidak dikatakan kurang berpuas hati dengan jawatan-jawatan yang dimiliki. Bagi saya itu ada sebabnya kenapa. Kerana UMNO Muafakat Nasional umpamanya membuat keputusan secara en bloc, bukan secara individu. Kenapa kartel Muhammad Azmin mendapat jawatan-jawatan, 10 daripada mendapat jawatan kecuali seorang, kerana mereka itu adalah dikatakan tanpa parti, individu-individu. Dan jika individu ini rasa tersinggung, boleh keluar dari Perikatan Nasional, maka ini dikatakan satu keputusan yang boleh menggugat Perikatan Nasional. Jadi sebab itu keutamaan diberikan kepada dikatakan kartel Azmin itu ataupun individu daripada Sabah itu, kerana yakinnya UMNO bila buat keputusan, ianya buat keputusan secara blok, bukan kerana individu-individu yang tak puas hati. Jadi itu kena lihat dari segi positifnya, kenapa UMNO dikatakan disisihkan dalam hal ini. Tapi apakah anda yakin, Azmi, bahawa dalam proses ialah tak sampai 2 tahun ini, barangkali lah kalau kita harapkan, kalau kita lihat barangkali dalam masa 3 tahun ini, apakah benda-benda isu-isu seperti ini akan dimainkan dengan begitu meluas sekali untuk menggugat sebenarnya penyatuan dalam Pakatan ataupun Perikatan Nasional? Ya, ramai yang mengatakan bahawa Perikatan Nasional ni ikatannya agak rapuh. Itu memang tidak dinafikan. Tapi kalau UMNO sebagai parti dominan boleh menerima komposisi pelantikan kabinet itu ataupun Muafakat Nasional secara keseluruhannya, ini satu petanda yang baik. Jadi harapannya lah, kalau Syarkawi mengatakan 3 tahun, harapan saya juga bahawa kerajaan ini akan bertahan selama 3 tahun. Kerana tak mahu dikatakan di tengah jalan terpaksa melakukan pilihan raya. Kerana perlu dibuktikan. Saya agak yakin bahawa kerajaan sekarang ni boleh buktikan bahawa mereka boleh kerja dan dikatakan memberikan apa yang diharapkan oleh rakyat. Memang internal politik dalaman itu akan menjadi begitu hebat, tapi ini bergantung kepada Muafakat Nasional, bergantung kepada UMNO, bergantung kepada PAS, kerana mereka lah dua kumpulan yang paling tak puas hati. Tapi saya melihat bahawa PAS dan UMNO ni memikirkan jangka panjang. Jadi sebab itu mereka menerima kerajaan ini, sedangkan mereka mahu pilihan raya, tapi mereka menerima penubuhan kerajaan. Secara peribadi, Azmi, apakah anda yakin bahawa dalam persidangan Parlimen yang akan berlangsung pada 18 Mei nanti, apakah undi tidak percaya itu akan dibentangkan? Dan sekiranya dibentangkan, bagaimana harapan kedudukan Pakatan Perikatan Nasional? Ya, Tun Dr. Mahathir telah mengatakan hari ini ataupun semalam dalam sebuah akhbar bahawa beliau dikatakan telah tidak mempunyai keyakinan bahawa undi tak percaya ini akan berlaku dengan berjaya. Kenapa? Strategi Perdana Menteri Tan Sri Mahyudin yang memberi keutamaan kepada kartel Azmin dan 2-3 menteri daripada Sabah itu sendiri. Kerana mereka ini yang dikatakan agak goyah, boleh pergi ke mana-mana. Jadi bagi saya pada ketika ini, saat ini kerajaan Tan Sri Mahyudin mempunyai dikatakan lebih daripada 112, mungkin 114 dan kemungkinan dalam masa 2 bulan ini kalau betul strateginya boleh menarik 4-5 orang lagi. Jadi 4-5 orang sudah cukup untuk menguatkan. Jadi sebab itu Tun Dr. Mahathir mengatakan bahawa keyakinan itu dah luntur daripada 2 hari lepas. Jadi kemungkinan besar tidak akan berlaku undi tak percaya. Kalau kerja tu berjalan dengan lancar lah. Kalau terencat sikit, kemungkinan ada lagi. Okey, banyak kali you sebut Mi tentang Sabah Sarawak, dan kita juga tertarik hati dengan kewujudan Jabatan Perdana Menteri High Ehwal Sabah dan Sarawak yang diketuai oleh menterinya, iaitu Datuk Seri Maximus Ong Kili. Apakah anda melihat, Mi, ini satu lagi langkah yang cukup tepat sebenarnya, terutamanya dalam usaha untuk mententeramkan sedikit hubungan
hubungan yang agak tegang di antara Sabah, Sarawak dan juga federal. Satu lagi, ini strategi politik Perdana Menteri. Semasa mengumumkan barisan kabinet, Perdana Menteri menyatakan secara khusus bahawa perjanjian MA63 akan ditengok dan boleh dilunaskan. Dan bukan itu saja, ada satu menteri khas di Jabatan Perdana Menteri, dan begitu juga dengan Datuk Seri Fadilah Yusof daripada GPS Sarawak, Menteri Kanan. Jadi ini isyarat mengatakan bahawa Sabah dan Sarawak akan dilihat dan dijaga dengan teliti. Sebab terutama sekali di Sabah itu, yang saya katakan boleh tarik 4-5 orang itu, kebanyakan daripada Sabah boleh tarik lagi supaya menyertai Perikatan Nasional. Kerana kalau kita lihat, Datuk Syafiee Abdal mengatakan bahawa beliau tidak akan menyokong Perikatan Nasional. Tapi dalam memberi persepsi ini, sepatutnya Ketua Menteri Sabah membacanya bahawa sepatutnya parti warisan itu lebih akrab, menjadi friendly kepada Perikatan Nasional. Jadi ini semua percaturan politik. Sebab itu saya katakan tadi bahawa datangnya 18 Mei, kemungkinan besar undi tidak percaya itu tidak akan berjaya. Okey, satu lagi isu yang juga nak kongsi bersama dengan Azmi ialah tentang intipati yang digunakan ketika mengumumkan Kabinet Malaysia ini, iaitu mewujudkan menteri-menteri, timbalan menteri yang penuh dengan integriti. Apakah anda melihat itu berjaya dilakukan oleh Tan Sri Muhyiddin? Sebab semuanya telah melepasi tapisan daripada SPRM dan juga PDRM. Dan kalau kita lihat, semua timbalan menteri dan menteri itu tidak terpalit dengan apa-apa isu integriti. Walaupun ada desas-desusnya tapi tidak dibuktikan. Jadi bagi saya ini penting, kerana apa yang telah dilakukan oleh Perdana Menteri adalah menongkah dikatakan dominasi UMNO itu sendiri, kehendak UMNO itu sendiri. Jadi ini dikatakan bahawa Perdana Menteri ingin membentuk kabinet yang penuh integriti. Tapi yang pentingnya, Syakawi, adalah bukan saja integriti dalam ini, boleh buat kerja. Itu lebih penting lagi. Dan kalau kita lihat komposisinya, dikatakan ini boleh dilakukan. Sebelum saya terlupa Syakawi, yang cakap tentang menteri luar tadi, dia selalunya dalam kabinet Malaysia ni, dia ada 3 rakan serangkai. Menteri luar, menteri dalam negeri dan juga menteri pertahanan. Dan kalau kita lihat pelantikannya, saya melihat menarik sekali. Menteri Pertahanan Datuk Seri Ismail Sabri, Menteri KDN Dalam Negeri Datuk Hamzah Zainuddin, dan Datuk Seri Syamuddin sebagai Menteri Luar. Ketiga-tiga ni adalah rakan lama. Mereka selalu berurusan, selalu berinteraksi, kerana setiap dasar ketiga-tiga kementerian ini mesti selari. Dan kalau kita lihat 2 tahun lepas, dasarnya adalah bercanggah kadang-kadang antara satu sama lain. Jadi ini dikatakan ada strateginya kenapa dilantik ketiga-tiga menteri ini dalam kementerian yang berkenaan. Tradisinya selalunya lah, Azmi, Perdana Menteri akan memegang satu lagi jawatan menteri lah yang dianggap penting dalam kabinet, tetapi kali ini tidak berlaku. Jadi apa strategi Tan Sri Muhyiddin sebenarnya apabila tidak melantik dirinya sendiri untuk memegang satu jawatan menteri? Kalau Tan Sri Muhyiddin melantik menjaga satu lagi portfolio, akan kehilangan satu jawatan menteri dan juga mungkin 1-2 timbalan menteri. Jadi dalam hal ini, dari segi politiknya, dari segi percaturan politiknya tidak bijak kalau beliau memegang itu lagi. Jadi sepatutnya diberikan kepada mereka yang menyokong Perikatan Nasional. Jadi kemungkinan sebab itulah tidak dipegang, ataupun mungkin janji-janji Pakatan Harapan dulu yang tidak mahu Perdana Menteri memegang satu lagi portfolio, mungkin itu juga mahu dilunaskan janji supaya nampak eloknya, supaya Perdana Menteri itu tidak dikatakan mempunyai konflik of interest dalam hal ini. Akhirnya yang menentukan masa depan sesuatu kepimpinan ataupun parti politik itulah rakyat. Dan kali ini rakyat pula menunggu-nunggu sejauh mana janji-janji ataupun pencapaian yang akan dicipta nanti oleh Perikatan Nasional. Jadi di penghujung inilah, apakah Azmi confident bahawa Tan Sri Muhyiddin Yassin dan rakan-rakan dalam kabinet boleh memenuhi kalaupun tidak 100% kehendak dan juga rakyat yang rakyat mahu? Ujian tentang harga minyak tu telah dilunaskan. Satu lagi ujian adalah GST. Besar kemungkinan GST akan diperkenalkan, tetapi dengan peratus yang lebih rendah. Kerana dalam keadaan sekarang pendapatan negara amat berkurangan dengan hasil minyak yang berkurangan. Jadi saya melihat yang paling dekat sekali yang rakyat dapat merasai adalah dasar tentang percukaian
GST. Dan kalau ini dapat dilakukan, mungkin 4%, 3%, dan kemungkinan harga barang akan turun, pendapatan negara bertambah sikit, maka ini dikatakan ujian yang kedua dilepasi oleh kerajaan baru ini. Baik, terima kasih banyak-banyak kepada Azmi Hassan. Tak puas sebenarnya kita anggap setengah jam itu panjang, tapi terlalu pendek sebenarnya. Jadi di masa-masa yang terdekat nanti mungkin Azmi kita boleh duduk lagi untuk bercakap tentang kabinet baru ini, dan juga mungkin kita boleh menilai tentang prestasi menteri-menteri kabinet yang telah pun dilantik oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri. Dan InsyaAllah di masa-masa yang akan datang, Ruang Bicara akan terus memperkatakan tentang topik ini dari masa ke semasa. Seperti biasalah, Ruang Bicara akan terus berbicara bersama anda di masa-masa yang akan datang. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum.